Ya, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sama-sama dalam uh, tazkirah ataupun kuliah ringkas, dan kita dahulukan dengan membaca surah Tabarak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan nama surah tadi Tabaraka menurunkan keberkatan, iaitu kebaikan kepada kita. Dan Alhamdulillah kita dah membincangkan dua ayat yang pertama. Jadi insyaAllah pada kesempatan yang Allah Ta'ala izinkan, jadi kita sama-sama membincang ayat yang ketiga, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farji'il basara hal tara min futur. Jadi pertama sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladhi bermakna yang, khalaqa mencipta, sab'a tujuh, samawatin langit, tibaqan bertingkat-tingkat. Ma tidak, tara kamu melihat, fi pada, khalqi ciptaan, Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min daripada, tafawutin perbezaan. Jadi hari ini insyaAllah kita cuba bincangkan lafaz yang Allah Ta'ala nyatakan samawatin. Jadi moga-moga apabila kita membincangkan tentang lafaz samawat, jadi kita boleh menghayatinya dan menggunakannya dalam kita dapat mengetahui kepentingan lafaz langit yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi kita lihat dulu perbahasan as-sama ni dari segi bahasa. Dari lafaz as-sama, dari segi asal perletakan bahasa Arab ialah merujuk kepada al-ulu, ketinggian, wal-irtifa' dan menaik tinggi. Jadi dia diambil daripada kata terbitan as-sumuwu. Jadi kata kerja ni ialah samau tu, wasama basaruhu, bermakna meninggi. Jadi dari sudut bahasa kan sememangnya lah lafaz sama merujuk kepada sesuatu yang tinggi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta sesuatu yang tinggi, meninggi, dan di atas, di sebelah bahagian atas ciptaan manusia. Jadi dalam bahasa Arab mereka menamakan juga as-sahab sebagai sama. Sahab yang dimaksudkan ialah awan. Mana disebabkan awan berada di atas manusia, berada di tempat yang tinggi, maka dia juga digelar sebagai sama. Dan sama juga boleh digunakan dalam bahasa Arab sebagai saqful baiti. Saqful bait maknanya bumbung rumah kita. Maknanya bumbung rumah kita pun dalam bahasa Arab dia boleh digelar sebagai samaun. Dan juga dikatakan kepada belakang kuda, tempat yang kita tunggang di atas tu, itu pun diistilahkan sebagai sama juga. Itu penggunaan yang ketiga, keempat bagi lafaz sama. Dan Arab juga menggunakan lafaz sama kepada lafaz hujan. Kerana hujan tadi dia turun daripada pihak atas, maka dalam penggunaan bahasa Arab, lafaz sama juga digunakan dalam bentuk majaz dengan makna hujan. Jadi itu beberapa penggunaan lafaz sama di dalam bahasa Arab. Maksudnya dia merujuk kepada, pertama sekali ialah ciptaan langit, dan kedua dia merujuk kepada awan, yang ketiga dia merujuk kepada boleh juga dipakai dengan makna bumbung rumah, yang keempat belakang kuda, dan yang kelima ialah kepada
hujan yang turun daripada langit. Jadi untuk membincangkan tentang langit ni, maka kita terpaksa merujuk kepada pencipta langit itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan ramai ulama hadis yang lain. Mereka meriwayatkan hadis tentang perincian langit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertamanya ialah Rasulullah SAW daripada Ibnu Abbas, daripada Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Dia berkata, satu ketika kami duduk bersama-sama Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, adakah kamu mengetahui jarak di antara langit dan bumi? Maksudnya kalau ini lantai, ini adalah lantai bumi. Jarak antara lantai bumi dengan sempadan langit. Maksudnya langit pertama macam ni. Maksudnya langit pertama ini bawahnya. Daripada bawah langit pertama ni, langit dunia ni, sampai kepada permukaan bumi. Jadi Nabi tanya jarak tu. Jarak antara permukaan bumi dengan bahagian bawah ataupun permukaan bawah daripada langit yang pertama. Maka apabila Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi ini adab lah. Maksudnya Nabi SAW, salah satu cara dia nak menyampaikan ilmu ialah dengan dia membuat soalan. Soalan tadi bertujuan untuk menarik perhatian pendengar, untuk memfokuskan kepada apakah jawapannya. Jadi apabila kita tadi dah memfokuskan kepada jawapan, maka barulah diberikan jawapan dan diterima, kerana sememangnya otak sedang memfokuskan kepada jawapan. Dan sahabat ni radhiyallahu anhum, mereka diajar dengan satu adab, iaitu apabila Nabi bertanya, mereka akan berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih mengetahui. Maknanya mungkin mereka ada pengetahuan tentang berapakah jarak antara langit dan bumi. Tetapi walaupun mereka mengetahui, dia tetap berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi faedah berkata Allahu wa rasuluhu a'lam ialah sekiranya kita jawab, sekiranya kita tahu satu perkara yang ditanya oleh guru dan kita jawab, jadi sekiranya kita dah menjawab dengan satu jawapan, maka Nabi Muhammad akan diam, tidak menjawab lagi lah, maksudnya tidak menyatakan jawapan. Jadi dia khawatiri jawapan yang kita bagi tadi itu sememangnya betul, tetapi kita hanya ada maklumat sebanyak itu sahaja. Tetapi sekiranya kita kata Allah dan Rasul lebih mengetahui, Nabi SAW dia akan jawab juga maklumat yang kita tahu. Dan Nabi SAW dia akan menambah lagi maklumat yang kita tak tahu. Jadi sekiranya kita menjawab, maka kita hanya akan dapat maklumat yang sememangnya dah ada di dalam diri kita. Maksudnya kita tak ada pertambahan maklumat kerana kita sendiri dah jawab. Jadi satu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, apabila Nabi bertanya tentang sesuatu, sekiranya mereka dah tahu sekalipun tentang jawapan, mereka tetap kata Allah wa rasuluhu a'lam. Maksudnya walaupun kami tahu, tapi kami tahu satu sudut sahaja. Tapi kamu wahai Rasulullah, kamu ada pengetahuan yang lebih luas, maka wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada kami pengetahuan yang a'lamu, yang kamu lebih mengetahui daripada kami tadi. Jadi itu adab apabila guru bertanya kepada murid. Maksudnya kita tadi menzahirkan kejahilan kita, menzahirkan kita tadi tidak berilmu. Moga-moga dengan jawapan daripada guru tersebut kita bertambah ilmu. Dan sememangnya dinyatakan dalam adab pengajian, sekiranya kita mendengar sesuatu ilmu, kali pertama kita dah tahu, kemudian besok kita dengar juga ilmu yang sama kali kedua, maka hendaklah kita menerima ilmu yang kita dengar kali kedua seperti mana kita mendengarnya pada kali yang pertama. Besok ketiga, kita dengar ilmu yang sama juga pada kali ketiga, keempat, kelima, keenam. Setiap kali kita mendengar ilmu tersebut, mestilah kita menerimanya seperti mana kita menerima pada hari yang pertama. Sekiranya kali kedua, kita kata, ini aku dah tahu. Kalau hari ketiga, kita kata, ini pun aku dah tahu. Hari keempat, kita kata, ini aku dah tahu. Maka itu ialah tanda kesombongan seseorang.
Maksudnya tanda kita tadi sombong, maksudnya masih ada lagi penyakit takabur tadi, atau penyakit al-kibru tu, ialah apabila dia mendengar ilmu pada kali kedua, maka dia tadi tidak menghargai ilmu tersebut. Maksudnya dia tadi tidak berusaha untuk menerimanya sebagai satu pengetahuan kepada dirinya. Jadi apabila sahabat tadi bertanya, maksudnya apabila Nabi bertanya kepada sahabat berapakah jarak di antara langit dan bumi, maka Nabi SAW sendiri yang menjawab, bainahuma masiratu 500 sanah. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanatin. Wa kithafu kulli sama'in masiratu 500 sanatin. Wa fawqa as-sama'i as-sabi'ati bahrun baina asfalihi wa a'lahu kama baina as-sama'i wal ard. ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض. ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. والله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. Dan ini hadis daripada Nabi SAW. Nabi menceritakan tentang binaan langit yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi pertama sekali Nabi SAW bersabda, bainahuma, antara permukaan bumi, dan di antara bahagian bawah langit pertama, 500 sanah, maksudnya 500 tahun. Masiratu ialah perjalanan sejauh 500 tahun. Jadi maknanya kalau kita cuba buat kiraan, maknanya yang boleh digambarkan oleh manusia. Maksudnya apabila Nabi bercakap di zamannya, maksudnya dalam syarah-syarah mereka menyatakan, apabila Nabi menyebut perjalanan sejauh 500 tahun, perjalanan 500, maksudnya jarak perjalanan 500 tahun ialah jarak antara permukaan bumi dengan lapis bawah, bahagian bawah daripada langit yang pertama. Jadi sekiranya kita lihat kepada syarah-syarah yang ulama nyatakan, perjalanan sehari, maksudnya dengan perjalanan di zaman Nabi tadi. Maksud Nabi SAW dia bercakap dengan keadaan semasa di zamannya. Jadi perjalanan sehari, maksudnya yang dinyatakan oleh ulama ialah kebiasaannya dalam lingkungan purata 40 km sehari. Maksudnya kalau kita berjalan, maksudnya naik kuda ataupun naik kenderaan ataupun berjalan seperti mana yang dibuat oleh zaman Nabi SAW, termasuk dengan berhenti, rehat, apa segala makan semua, kebiasaannya dikira sebagai 40 km sehari. Jadi sehari jarak perjalanan tersebut ialah sejauh 40 km. Jadi sekiranya kita darabkan dengan 365 hari, maka setahun kita akan dapat 14,600 km. Itulah jarak setahun perjalanan. Ialah sebanyak 14,000 km. 14,600 km, dan sekiranya setahun dari itu sebanyak 14,000 km. Kemudian kita darabkan dengan 500 tahun. Sebab Nabi SAW kata jarak antara permukaan bumi dengan bawah langit yang pertama dari itu ialah 500 tahun perjalanan. Jadi kalau kita darabkan 14,600 km tadi dengan 500 tahun, maka kita akan mendapat jarak sebanyak 7.3 juta kilometer. Jadi itulah jarak yang Nabi gambarkan sebanyak 500 tahun perjalanan. Jadi Nabi bagi tahu jarak tadi tu. Bagaimana jarak antara permukaan bumi dengan bahagian bawah. Maksudnya bahagian langit pertama ni, dia ada jarak sebanyak, senangnya kita ingat 7 juta lah. Kan? Maksud 7 juta kilometer yang boleh kita fahami pada hari ini. Itu pertama yang Nabi beritahu. Kemudian Nabi kata, wa min kulli sama'in
ila sama'in masiratu 500 amin. Dan antara langit pertama, maksud antara langit pertama dengan langit kedua, maksud langit yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta ni dia amat unik. Maksudnya penciptaan langit dia ni lebih kepada penciptaan bangunan pada hari ni. Maksud sekarang ni manusia mereka berebut-rebut untuk mencipta bangunan yang tertinggi. Maksudnya bangunan yang paling tinggi yang boleh dicipta oleh manusia pada hari ni ialah sebanyak 800 meter. Maksudnya tak sampai pun 1 kilometer. Maksudnya yang ada lebih kurang 160 tingkat. Iaitu Burj Khalifah yang berada di Dubai. Dan sekiranya Allah Ta'ala izin, akan terbinalah satu bangunan, iaitu Jeddah. Maksudnya bangunan yang akan dibina di Jeddah, yang dia siap pada tahun 2021, itu baru setinggi 1 kilometer. Maknanya, ketinggian bangunan 1 kilometer. Maksudnya ketinggian antara buka bumi dengan langit itu saja dah 7 juta kilometer. Dari itulah manusia dapat menzahirkan keagungan negaranya, keagungan pemerintahannya, keagungan ekonominya, apabila dia tadi membina bangunan yang tinggi. Jadi masing-masing berebut membina bangunan yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih agung daripada segala sultan, segala raja, segala pemerintah dunia. Maka sekarang ni Nabi nak ceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang binaannya, iaitu langit yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi kita dah bincang jarak yang sini tadi ialah 7.3 km. Kemudian langit yang pertama, diri langit pertama tu pun Nabi kata langit yang pertama ni setebal jarak 500 tahun perjalanan juga. Jadi langit pertama pun dia ialah setebal 7.3 juta kilometer. Lepas tu langit yang kedua ni hanya kita bincang keunikan tadi. Maksud ini yang sampai sekarang manusia tak boleh buat. Kita apabila kita bina bangunan, tingkat 2 dia mesti melekat di atas tingkat yang pertama. Tingkat yang ketiga dia mesti melekat di atas tingkat kedua. Begitulah tak kira berapa ratus tingkat sekalipun yang nak dicipta oleh manusia. Dia berbeza dengan langit ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya langit yang pertama tu setebal 7.3 juta kilometer. Kemudian dia ada ruang antara langit pertama dengan langit kedua tadi. Dan ruang tu pun Nabi kata sejarak ataupun sejauh perjalanan 500 tahun. Maksud antara langit dengan langit tu dia ada satu ruang yang Allah sajalah yang mengetahui apa yang ada di dalamnya. Dan jaraknya tadi sejauh 7.3 juta kilometer. Kemudian langit kedua tu sendiri, ketebalannya Nabi kata 500 tahun perjalanan. Begitulah sampai kepada yang atas sekali. Jadi setelah kita selapis itu, kemudian Nabi kata wa min kulli sama'ina wa kisafu kulli sama'in. Ini Nabi bagi tahu ketebalan setiap langit. Maksudnya langit pertama ketebalannya ialah masiratu 500 sana. Sejauh perjalanan 500 tahun. Kemudian dia ada renggang 500 tahun lagi. Lepas tu langit kedua sampailah habis. Wa fawqas sama'is sabi'ah. Jadi apabila kita dah sampai kepada langit yang ketujuh tadi, di atas langit yang ketujuh, Nabi SAW sabda, bahrun, ada satu laut. Baina asfalihi wa a'lahu, kama baina as-sama'i wal ard. Maksudnya di atas sekali, atau langit yang ketujuh tadi, ada satu laut. Yang ketebalan, kedalaman laut tersebut juga, jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi, iaitu 7.3 juta kilometer. Summa fawqa dhalika samaniyatu aw'al. Kemudian di atas laut tadi tu ada 8 malaikat yang berupa seperti binatang. Maksudnya berupa seperti yang dinamakan di sini aw'alin. Maksudnya dia berupa seperti satu jenis binatang yang antara tapak kakinya dengan lututnya saja jaraknya antara langit dan bumi. Maksudnya kalau kita kata binatang tadi setinggi ini, kan, maksudnya binatang yang besar, kan, binatang tadi setinggi ini, maka jarak antara tapak kaki dan lututnya saja di bawah ni
Ini pun dah sejarak antara langit dan bumi. Maksudnya itu dah sejarak 500 tahun. Lepas tu yang daripada atas sini ke sini, ni tu Allah sajalah yang tahu berapakah jaraknya. Kemudian dikata di atas malaikat tersebut, Al-Arash ialah arash Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arash tu sendiri, ketebalannya, maksudnya daripada tapak arash tersebut sehinggalah kepada arash yang paling tinggi, kama bainas sama'i wal ard, samalah seperti jarak antara langit dan bumi. Kemudian Nabi berkata, Allah Ta'ala fauqa zalika, maksudnya singgah sana, ataupun kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada arasnya. Dalam keadaan sedemikian, tiada satu pun yang tersembunyi daripada amalan anak Adam di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kalau kita gambarkan, pemerintahan Allah berada di tingkat yang paling atas. Maksud raja berada di tingkat yang paling atas, walaupun jarak tadi, kan kita daratkan 7 juta kilometer tadi dengan berapa lapis tadi tu, maka tiada satu apa pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa saja yang kita buat di lantai ni. Maksud apa saja yang kita buat di bumi ni, sama ada kita menyorok ke, ataupun kita dalam gelap ke, kan, ataupun kita buat sembunyi-sembunyi ke, semuanya zahir di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari itu keterangan hadis daripada Nabi SAW menceritakan tentang langit. Maksudnya menceritakan tentang jarak antara langit, ketebalannya. Dan itulah yang kita, yang Nabi SAW beritahu kan semasa dia tadi berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj. Nabi melintas daripada satu langit kepada satu langit sampai kepada arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebagaimana kita dah bincang, dia bukanlah merujuk kepada tempat, kan, bukanlah merujuk kepada Allah Ta'ala tadi bertempat, tapi Allah Ta'ala nak menzahirkan, aku ialah raja yang paling agung, maka aku boleh membina kan langit yang begitu tinggi, kan, dan aku boleh menzahirkan keagunganku pada arash. Dari itu hadis daripada Nabi SAW menceritakan tentang ciptaan langit tersebut. Dan yang terakhir sekali sebelum kita tutup, kita bincangkan penggunaan lafaz as-sama' di dalam Al-Quran. Jadi lafaz as-sama' di dalam Al-Quran sebagaimana telah dihimpunkan ni, dia digunakan dalam Al-Quran dengan 5 makna. Pertama sekali daripada surah Al-Hajj, lafaz as-sama' dia merujuk kepada as-saqf, sememangnya bumbung rumah tadi. Maksudnya Allah Ta'ala kata falyumdid bisababin ila sama'. Maksudnya kita tadi hulurkan tali daripada bumbung rumah sampai kepada bawahnya. Dan dari lafaz as-sama' sekiranya kita gunakan kepada bumbung rumah, jadi tidak salah kerana dia ialah penggunaan yang kita dah bincang, penggunaan Arab dan digunakan di dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menyatakan wa anzalna minas sama', ni makna kedua. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin. Allah Ta'ala menurunkan daripada langit air dengan kadar yang tertentu. Maksudnya daripada langit, dimasukkan langit tadi ialah as-sahab, iaitu dengan makna awan. Jadi penggunaan sama' di dalam Al-Quran dengan makna awan. Dan yang ketiga, lafaz sama' juga dia bermakna hujan itu sendiri. Maksudnya Allah Ta'ala menyatakan yursilis sama'a alaikum midrara. Allah Ta'ala mengutuskan kepada kamu as-sama' dengan begitu banyak sekali. Jadi bukanlah sama' langit itu turun kepada kita, bukan. Kan? Jadi lafaz sama' tadi yang dimaksudkan ialah al-mataru, hujan yang amat banyak. Dan yang keempat, lafaz sama' tadi dinyatakan di dalam Al-Quran dengan makna langit yang kita dah bincang tadi, selapis. Dan penggunaan yang kelima yang dinyatakan dalam tafsir ni, lafaz sama' juga dia merujuk kepada langit yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan bagi syurga dan neraka. Maksud sama' tadi tu yang kita faham sekarang ni ialah langit bagi dunia yang kita duduk sekarang. Tapi dalam masa yang sama dinyatakan juga lafaz langit tersebut merujuk kepada samawatil jannati wan nar, langit yang menjadi bumbung kepada syurga dan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud itu apabila Allah Ta'ala mengubah penciptaan langit dan bumi kepada alam akhirat, maka pada ketika itu akan ada juga langit kan bagi syurga dan bagi neraka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Dari itu 5 penggunaan lafaz sama' di dalam Al-Quran. Moga-moga kita dapat pengetahuan. Jadi lafaz sama' apabila kita baca dalam Al-Quran, dia tak semestinya mempunyai satu makna. Seperti mana yang kita bincangkan tadi, bahkan dia mempunyai beberapa makna. Jadi moga-moga kita dapat memahami dahulu secara peringkat asas ni penggunaan lafaz sama' dari segi bahasa
dan penggunaan lafaz sama' di dalam Al-Quran, dan keterangan tentang sama' itu sendiri daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekiranya Allah Ta'ala izinkan, insyaAllah kita sambunglah pada masa yang akan datang beberapa perkara yang berkaitan dengan langit yang dinyatakan dalam ayat ketiga tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat tu sajalah kita punya perbincangan pada hari ini. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap tu daripada diri saya sendiri. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang bersama-sama, kan moga-moga Allah Taala beri kefahaman kepada kita dan menambahkan ilmu kita. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.